Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Syalam kepada semua para pendengar penonton podcast Marhain yang dah masuk episod yang ke-5. Cuba dengan angkat sini ya? 5. Terima kasih sahabat-sahabat saya Jimmy dan Is memberi komitmen. Okey. Sampai juga kita di episod yang ke-5 Episod ke-5. Maknanya kita dah 5 minggu. Sebenarnya 6 Sebenarnya 6 lah. Termasuk satu episod yang kita tak keluarkan. Campur study sebulan. Jadi betul. Dan juga kalau ikut analitik YouTube kita, kita dah cecah 100 jam yang pertama. 100 jam 100 yang jam. pertama. Orang dah mendengar podcast kita 100 jam yang pertama. Wah. Yes. Tinggal lagi 3,900 jam Sebelum monetize. Sebelum monetize. Okay. Alright. Oh dia ke situ Dia 1,000 jam Masya Allah. 4,000 jam. 4,000 jam. Okey lah, Kita boleh kejar. Kita kayuh. Okay. Ya, okey. Terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang bersama-sama ni yang menjayakan podcast Marhain ke episod yang ke-5. Yes. Pada cuti panjang ni, Betul. kita Masih berpodcast di sini. Dan you all pun memberi komitmen. Betul. Saya sangat terharu. Wah. No problem. Jangan risau. Tapi sambung dengan itu abang saya pun nak mengucapkan selamat menyambut Deepawali Yes, daripada yes. podcast Marhain. Ingin apa ni orang kata memberikan ucapan Betul. selamat menyambut Deepawali kepada semua pendengar-pendengar podcast kita. Okay, dan juga yang berada kat dalam live ni lah. Wah. Oh, kita ada live hari ni. Yes. Tengah live. Tambahan daripada episod 5. Patut lepas ni kita buat maul lagi satu, kita letak kat situ. Betul. So boleh dengar. Tapi nak baca pula satu hal. Aduh. Jadi apa khabar? Apa khabar semua? Kawan-kawan? Yes. Mulakan dengan Isa dulu. Apa khabar? Perkembangan awak? Saya sangat-sangat penat. Minggu lepas saya mengajar di Shah Alam 5 hari. Di other week lah minggu sebelum 5 hari, kemudian 1 hari online hari Sabtu. Kemudian hari Ahad saya bertolak ke Kelantan. Wah. Saya sampai terus sambung kerja malam. Dan sambung 5 hari kelas sehingga hari Jumaat. So Sabtu non-stop. So semalam saya baru balik sampai ke Shah Alam. Dan saya sambunglah tengok MU Nasib baik menang. So MU menang kali ni. Alhamdulillah menang 1-0. MU menang Ya, MU menang. Saya walaupun saya bukanlah peminat bola dan saya tak main bola pun. Sama. Tapi saya buka Twitter pagi tadi, menang. Saya pula sebab budak-budak office dia selalu troll budak-budak MU ni. Jadi saya tahu MU kalah kalau menang, kalau dalam group office budak-budak MU kena troll. Dengan group session 8 lah. Tapi itulah saya minggu lepas rasa pening tau. Tengah mengajar ni rasa pening. Diri rasa pening tau. Rasa macam api hitam. Memang bukanlah nak kata demam ke apa, tak tahu. Rasa macam diri dia rasa pusing. Awak penat tak sangat fit dah, rasa tak fit dah. Rasa tak fit untuk mengajar. So saya pergi check lah kan. Saya pergi check, dia check saya punya blood pressure 200 lebih. Tinggi sangat tu. Quite tinggi lah. Saya rasa salah bukan satu. quite. Memang tinggi Memang tinggi. Biasa 18 tu dah masuk zon merah dah. Dah masuk zon merah, dah kena tahan 5 hari. Asyik baik kan. Kalau tak rugi kat saya, tak dapat payment. Tapi tu lah nak cerita. Saya rasa mungkin kenapa blood pressure saya tinggi adalah salah satu sebabnya sebab MU asyik kalah lah kot. Saya rasa lah. Jadi MU kalah dan awak selaku penyokong MU, awak stres lah. Ya, saya sangat-sangat stres lah. Sebab bila kita tengok kan, kita dah memberikan masa komitmen kita kan. Lepas tu kalah, ujung-ujung kalah kan. Dia selepas zaman Ferguson, memang dia punya result dia ni memang cloud Betul. MU. Saya setuju. Tapi itulah, kita ni jenis lelaki yang setia. Confession nampak. So itulah kan. Okay, Jimmy, apa perkembangan awak setelah Is ada blood pressure yang agak tinggi? Bahaya tu Is. Better pergi check tu. Betul lah. Kita sarankan awak buat check, and then dalam masa sama kena exercise kan? Mungkin awak statik mengajar, sibuk bekerja kan. Betul. Itu pun menjadi salah satu punca juga untuk penyakit-penyakit yang lain. So awak pun masih muda. Betul. Okay, so saya harap tu gym tak sempat lah maknanya. Maksudnya gym saya dah tinggal seminggu lebih lah. Lepas besok sama terus. Tapi surprisingly weight saya keep on turun lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya rasa benda ni mungkin kena ada pembakar semangat lah.
Pembakar semangat. Macam mana tu? Just selit sikit Zaman saya usia tingkatan 3, 15 tahun. Badan saya lagi besar daripada sekarang ni. Okay, tapi dalam masa 3 bulan saya turun banyak. Saya turun sampai 115. Sebab waktu tu kita kejar awet. Wah, kena pasang badan lah. Tapi sekarang ni dah ada bini. Jadi kalau nak pasang awet tu rasa berdosa pula. Kita di podcast Marhain tak menggalakkan lah. Kerja-kerja macam tu. Nanti saya dah hilang lah seorang podcaster. Sebab buat apa motivasi extra. Cari motivasi extra. Dah kena blacklist lah. Okay Mi, macam mana Mi perkembangan awak? Saya sebenarnya minggu ni entah, tak ada apa yang menarik. Cuma hari tu rekod podcast Aneh. Okay. Yalah, beberapa hari lepas rekod podcast Aneh. And semalam saya pergi rekod video orang basking. Yes. Dekat mana Mi? Dekat 223 PJ. Oh, sedap tak dia punya basking tu? Dia punya basking sedap. Sound saya tu yang tak sedap. Oh. Tapi saya rasa kita patut buat basking kat Shah Alam lah. Saya rasa pagi tadi saya ada buat satu posting tau. Dan yang ada kat dalam live ni pun antara ni student-student saya juga. Okay. Saya bukan pernah beritahu, tapi selalu saya bagi tahu student-student saya. Okay, diorang patut bersyukur jumpa saya. Sebab yang pertama, saya handsome lah. Kedua, saya kelakar. Dan akhir sekali yang ketiga, suara saya sedap. Kan? Betul-betul. Yang suara awak sedap tu, saya ada tengok awak buat video dekat TikTok awak. Yang awak nyanyi dalam kereta tu. Alamak segar. Boleh jual. So semalam saya pergi record video. Sebenarnya lebih kepada kita nak belajar macam mana nak setting sound lah, untuk dapatkan sound yang terbaik. Jadi kita kena, benda-benda ni kena turun feel, kena buat. Kalau kita belajar teori je, dia tak cukup. So awak buat eksperimen lah semalam? Saya buat eksperimen lah semalam. Yes. So teruskan lah Mi. InsyaAllah. Okay. Saya pula apa khabar abang, Om? Sebelum nanti orang yang lain komen, saya lupa tak cakap perkembangan. Okay. Saya pula, saya sempat bercuti dengan keluarga. Oh, bercuti? Ya, bersama bila isteri. Saya ambil minggu lepas, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Oh, lama juga. Lama cuti juga. Panjang. Saya bercuti di Cameron Highland. Bukan di Langkawi. Ambil annual leave Ambil annual leave ke unpaid leave? Annual leave lah. Bos tengok ni nanti. Memang saya mohon cuti. Okay. And then cuti purposely sebab sebenarnya saya nak elak kesesakan dekat Cameron Highland. Pasal tu saya tak ambil Jumaat, Sabtu, Ahad. Okay, faham. Saya ambil Sabtu, baru naik ke Cameron, Ahad, Isnin, Selasa, macam tu lah. Okay. So tapi ramai orang tak? Ramai orang juga. Tetap ramai. Saya ingat ramai. Minggu ni je ramai. Sebab minggu ni kan long weekend. Minggu ni saya tengok update dekat TikTok live. Tak bergerak jalan apa kereta yang dekat atas Cameron tu. Allah, tak bergerak. Dekat Berincang tak bergerak dah. Patutnya naik motor tu. Betul. So it was a lovely weather lah to me. Okay. Cuaca sejuk. Tetap petang hujan kat sana. And then dapat spend time dengan family. And then saya dapat tengok tarikan baru dekat Cameron Highland, iaitu Flora Park. Flora Park. Tapi agak mahal jugalah tiket dia. Dia apa, taman bunga? Taman bunga, betul. Tapi bunga tu yang selalu kita tak nampak dekat KL ni lah. Oh, bunga-bunga yang memerlukan tempat sejuk macam tu lah. Yes. So macam biasalah, perempuan, bini saya, memang seronok lah bergambar. Dan kita orang lelaki ni jadi tukar gambar. Tapi kenapa bini abang seronok bergambar dengan bunga? Sebab saya rasa bini saya marah kalau bergambar dengan bunga. Tak, dia itu bunga lain kot. Bunga lain. Ini bunga betul. Ini bunga betul. Okay. So memang best lah kat situ. Rasa-rasa feeling ada kat Europe lah. Wah. Sort of lah. Dengan cuaca dia 25-24 darjah Celsius. Kat Cameron. Kat Cameron lah. Malam hujan 19-18. Sejuk tu. Saya hampir-hampir buat campfire kat dalam bilik. Sebab sejuk. Jangan bakar perabot tu, jangan. Sejuk dan hampir-hampir lah. And then habis daripada tu saya teruskan kerja apa semua. Saya ikut kita punya ada tour, jualan tour. Saya dapat sampai ke Slim River Perak. Sampai ke Slim River. Saya mendapat Slim River. Akhirnya saya dapat keluar dan check bahagian marketing punya kerja yang dekat ground sekarang sampai kat Slim River Perak. So alhamdulillah dapat keluar lah kali ni. Minggu ni memang dapat keluar. Minggu ni memang kat luar je lah. Memang kat luar lah. Minggu ni memang kat luar.
Lepas tu sebelum ni kan saya station desk job kan. Kali ni memang the great outdoor lah. Memang best lah. Memang shock lah. Betul lah, sekali-sekali kita kena pergi juga. Even kerja di luar pun still boleh hilangkan stres. Yes. Dan dapat juga ilham baru apa semua. Yes, betul. Okay. Abang cerita pasal kamera Highland. Yes. Ada dengar cerita pasal Langkawi? Itulah. Saya ada baca minggu lepas pasal Langkawi tak ada pelancong. Langkawi kekurangan tak ada pelancong. Kekurangan pelancong. Okay. Kekurangan pelancong. So what happened? Sebenarnya kan saya tengok kenapa Langkawi jadi macam tu sebab tekanan daripada tarikan Hatnyai, negara jiran kita Thailand. Duit diorang tengah jatuh. Okey. Dan diorang kita pula daripada semenanjung kita dengan Thailand ni sepadan tanah. Land apa sepadan yang bersambung kan dengan tanah. Jadi dia mudah lah untuk diorang pergi ke sana. Akses sana. Dan pergi sana pula dengan makanannya macam-macam, dengan makanan eksotik yang memang orang Malaysia taste bud memang Malaysia memang suka sangat. Lagilah seronok pergi makan kat sana. Nak betul kata juga. Saya tak pernah pergi ke daerah sana, tapi saya tengah buat study juga untuk family saya untuk pergi ke sana. So daripada study saya tengok memang makanan dia, pantai dia and so on. And then dia mampu milik. Itu yang paling penting. Dia mampu milik. Tapi saya rasa saya nak sokong jugalah kalau cerita tentang Hatnyai. Saya mungkin tak pernah sampai ke Thailand. Tapi macam baru-baru ni saya ke Kelantan. 6 hari juga saya kat situ. Dah dekat dah tu. Dah dekat. Dan saya boleh kata bahawa kat sana hampir, kalau kita cerita tentang makanan, memang syurga makanan lah. Dan juga harga dia sangat-sangat mampu milik. Saya dibawa oleh salah seorang pelajar saya. Saya tak tahulah, dia jalan dia dalam ke kampung kan. Sampai saya tengah bawa, saya rasa macam betul ke ni? Kena culik aku sebab ragu-ragu handsome sangat kan. Saya tak ada. Dia nak jual buah pinggang awak. So, tak ada. Masuk ke dalam and then jumpa satu kedai. Okay. So dia kata kedai tu memang sedap. So kedai apa? Kedai tom yum ke Kedai tom yum, kedai ni lah Thai lah kan. So dia, kita orang order lah. Saya dengan wife saya order nasi putih. Jadi satu set je. Nasi putih 2, telur dadah 1, kailan ikan masin 1, tom yum campur, dan juga satu lagi is ikan siakap 3 rasa. Okay. Tipikal lah dia set yang typical set. Tapi RM39 ni. Murah betul. Murah betul. I don't believe you. Ini tak dapat ni kat Shah Alam. Tak dapat. Kalau di Shah Alam saya rasa double. Betul. Lebih kurang. 70-80 boleh pergi. Betul. Tengok kebesaran ikan tu. Kalau besar meja lain lagi. Dan mungkin satu lagi untuk kita tambah lah. Sebab saya rasa kenapa orang ke sana juga, ke Thailand. Part of it, kalau tak, dia akan singgah ke Kelantan dulu lah untuk rehat dan sebagainya. Dan saya boleh just to apa orang kata, bukanlah kita nak compliment, tapi kita nak sebut sikit macam mana orang Kelantan ni. So dulu saya takut orang Kelantan ni macam kasar kan. Dan saya punya imajinasi sebelum saya datang ke Kelantan adalah memang tak ada jalan raya, ada jalan tanah merah. Teruk sangat. Teruk tak ada. Sebab kita dimomokkan kan daripada kecil kan. Tapi bila saya sampai ke sana, surprisingly orang Kelantan adalah sangat baik kan. Sangat-sangat lembut sebenarnya. Dan sangat-sangat menyantuni kita dekat sana. Abang nak makan apa? Tak ada macam tu. Tapi maksudnya mereka sangat menyantuni lah. So saya rasa kalau kita nak compare, mungkin dengan apa yang terjadi kat Langkawi adalah satu, harga kat sana makan terlampau mahal. Kita pun pernah dihebohkan dan juga dikabarkan dengan ikan yang di-charge dengan harga saya ingat news ni. Cakap laut. Itu belum campur lagi disebabkan dia tourist punya center. Orang-orang yang membuat servis kat sana dia arrogant. Sebab dia rasa orang akan sentiasa datang Langkawi. Exactly. Even harganya tinggi pun. Betul. Okay. So dia dekat Langkawi tu rasa kekurangan apa, hospitality. Yes, correct. Macam jangan kata awak pergi ke luar bandar, macam contoh dekat Kelantan ataupun dekat kawasan bandar Kota Baru. Kalau kita pergi ke negara jiran Jakarta, Bandung, ke Thailand, hospitality mereka sebenarnya sangat bagus. Dan pusat-pusat peranginan, especially kat Langkawi ni, hospitality dah hilang kan? Betul tak? Betul. Betul. Dan saya pun dah pergi 3 tahun lepas, 4 tahun lepas last pergi Langkawi. Memang Langkawi terus jadi terlalu komersial, dah hilang identiti. Betul. Balik-balik dan juga ada orang pun sebenarnya dah tak relevan lah. Contoh, last time orang suka pergi Langkawi sebab nak beli coklat. Betul. Sekarang coklat apa import murah kat GM Kelang ada. Betul. Tak payah nak pergi sampai dekat Langkawi lah. Haji Ismail Group apa nama dia, tempat dia kan. And then second, orang apa, mak-mak orang ni suka pergi Langkawi sebab nak shopping pinggan mangkuk. Betul. Sebab pinggan mangkuk sebab dia duty free. Sekarang pinggan mangkuk dah beli Shopee. Betul.
Jangan kata Shopee, TikTok pun ada dah. Betul. Sekarang shopping dah senang. Shopping dah sangat mudah. Dah tak perlu nak pergi ke spesifik tempat macam Langkawi. Betul. So Langkawi dah hilang tarik ikannya. Pergi Pantai Cenang nak mandi laut, dah penuh orang belaga bahu. Nak mandi pun belaga bahu. Betul. Apa itu nak pergi mandi ke pergi konsert? Itulah masalahnya. Jadi orang rasa macam dah hilang dari segi semula jadinya. Lepas tu dari harganya dari hospitality dah tak ada. So rasanya orang dekat Langkawi pun kena find out dah benda ni. So kita kat podcast ni pun kita nak sebenarnya tajuk utamanya lah. Tajuk utama kita ni. melirik cerita pasal apa tu, korang pun lost interest. Kita sebenarnya nak cakap pasal TVET. Betul. Kita nak menceritakan tentang TVET, dan saya rasa mungkin viewer kita kat dalam live ni kan, kita boleh berkongsi sikit lah apa tu TVET. Betul. Dan apa landscape yang tengah jadi sekarang ni. Betul. Dan sebelum tu ramai yang tak tahu TVET ni menentang apa. Adakah di TV, adakah di pad? Okay. Sebab obviously bukan. Dua-dua bukan. Bukan. TV pun bukan. Pad pun bukan. Saya ingat dia macam binatang yang kita boleh beli. Sebab kerajaan macam seolah-olah macam nak memberi penekanan dekat TVET ni. Seolah-olahnya dah ramai yang tak tahu TVET ni apa. Betul. Kenapa tak ada bahasa yang mudah lagi untuk nak membahasakan apa itu TVET. Okay. Dan kebanyakan layman lah. Dan kepada orang yang industri pendidikan, contoh macam awak, memang akan faham lah apa itu TVET. Tapi orang yang duduk luar industri dan anak muda takkan faham. So boleh tak kita teruskan dengan perbincangan kita pada malam ini? Apa itu TVET? Apa itu TVET? Okay. So basically sebelum kita cerita tentang apa itu TVET, kita tengok balik pada sistem pendidikan kita daripada awal. Okay. So saya lah, particularly kita cerita tentang diri sendiri lah. Kita tak cerita pasal orang lain lah. So saya daripada kecil orang kata dah di-train, dilatih untuk belajar dan belajar. Saya daripada kindergarten, daripada umur saya 3 tahun, saya dah ada tuition. Wow. Saya dah dihantar ke tuition. Kindergarten tuition. Dah tuition apa tu? Tuition ABC, matematik semua tu. Mental arithmetic semua tu. So hidup saya daripada kecil sampai ke saya habis sekolah adalah dengan pagi sekolah, petang tuition. Yes. Sebab saya dah dilatih bahawa kerja-kerja kemahiran ni, sebab bapak saya foreman. So mungkin dia rasa kerja tu susah dan dulu dibayar dengan gaji yang tak berapa nak besar. So dia rasa macam aku tak nak anak aku susah macam ni. Aku yakin anak aku ni kalau dia pandai, dia boleh jadi someone yang bagus. So saya belajar. Saya ni budak belajar lah maksudnya. Maksud tu awak ke arah ke jadi doktor ke, arkitek ke, ahli muzik ke, atau askar? Saya waktu tu saya ke arah mana masa tu? Ke arah untuk menjadi seorang doktor. Saya medical doktor lah. Tapi saya walaupun lepas habis sekolah, saya kebetulan SPM saya tak berapa nak bagus lah. Sebab saya kena denggi. 7A, 2B, 2C. 2B, 2C tu yang 7A dah bagus 7A bagus. Tapi itulah dalam konteks saya sebagai budak yang belajar, dia tidak mencukupi. Sebab memang 2B, 2C tu saya kena denggi dekat Avicenna. Saya tengah jawab. Kat situ. So yang itu saja saya dapat. Jadi apa yang jadi adalah saya tak cukup kelayakan untuk pergi belajar medik. Faham. 7A tak boleh belajar medik. So saya terpaksa belajar petroleum engineering di Universiti Teknologi Petronas. Budak-budak oil and gas lah ni. Budak-budak oil and gas lah. Tapi saya tak menceburi bidang oil and gas lah. So waktu tu saya memang edit engineer just because of money, duit lah. Dan saya akan pandang semua orang yang buat kerja menjahit, buat kerja-kerja repair kereta ni adalah kerja-kerja teknikal ni adalah orang yang low level. Mungkin faham. Mungkin ada viewer boleh berkongsi pendapat dan sebagainya. Tapi itu adalah waktu tu saya rasa macam diorang ni adalah low class. Sebab saya dah dilatih sebegitu. Latihan pada waktu tu lah kan. Sebab memang saya nampak bapak saya adalah foreman. Dan saya rasa macam kenapa aku tak jadi anak orang kaya. Faham. So saya sebenarnya dendam kat diri sendiri. Tapi bila saya dah belajar dan sekarang ni saya adalah seorang pengajar. Selain daripada usahawan lah. So saya mula tengok dan saya mula faham dan saya mula minat terhadap kereta. Saya lihat bahawa sekarang ni masalah utama adalah ketiadaan orang yang nak kerja dalam bidang kemahiran. Tak ada pekerja? Dah tak ada pekerja. Pekerja tak cukup? Dulu bersepah. Sekarang ni tak ada, dah tak ada pekerja. Dan perkara ni juga disambut oleh student-student saya yang berada di Kelantan. So ada yang buat kilang jahitan dan sebagainya kan. Dia kata, "Sir, macam mana ni sir? Saya ada masalah. Orang ni jahit tak bagus. Orang ni jahit
ada isu lah kan, lambat lah dan sebagainya. Okay. Betul. Saya dekat dalam bidang jahitan. Abang dalam bidang jahitan lah? Memang hampir tak ada langsung. Hampir tak ada langsung lah? Hampir dah tak ada langsung. Pekerja labor yang orang Malaysia lah. Labor, atas supervisor, manager, even macam saya yang menguruskan production kan, boleh dikira dengan jari. Wah. Yang ada kemampuan teknikal untuk melihat dan operate kilang jahitan. Apatah lagi dalam level bawah. Betul? Faham. So bila kita tengok macam tu, baru saya sedar yang sebenarnya bukan saya saja mindset macam tu. Ramai juga ibu bapa yang tak nak anak dia kerja dalam bidang kemahiran sebab bagi dia adalah low class. Betul. So kita baru-baru ni di promote di apa bahasa Melayu, aduh susah betul aku dalam bahasa Melayu. Dipromosikan dengan TVET. Tapi ramai orang tak faham apa tu TVET. Dalam belanjawan tahun 2024 yang diumumkan oleh Perdana Menteri, dalam belanjawan negeri Selangor 2024 juga diumumkan ada TVET. Tapi apa benda tu orang tak faham. Betul. Dalam bahasa dia, TVET ni adalah Technical Vocational Education and Training, ataupun dalam bahasa mudah untuk kita faham adalah kemahiran technical dan vocational. Kenapa tak pakai bakatan macam tu? Biasalah, biar nama gempak. Bagi catchy sikit. TVET. Kau belajar apa? Aku belajar TVET. Cuma orang terlepas pandang bahawa TVET ni adalah satu perkara yang melengkapkan ekosistem negara. Contoh dulu kita anggap orang yang buat aircon ni adalah orang yang pekerja buruh lah. Dengan gaji murah, bayar pun murah apa semua kan. So kita anggap dia low class. Tapi sekarang ni, to my surprise, mahal tau charge untuk pasang saja. Aircon saya beli, dia pasang kau kena. Betul. Maknanya nilai kemahiran yang diorang belajar tu sekarang tinggi. Ya betul. Sebab supply dan demand. Maksudnya tak ramai orang buat. Yelah. So dia terlampau banyak job. Baik aku pergi job yang bayar aku mahal. Betul. Okay. Dia boleh demand lah. Dia boleh demand. Sama juga dengan keadaan kita dalam bidang otomotif. Sama je. Perasan atau tak perasan, makin lama makin mahal pergi servis kereta. Mahalnya. Sebab sama, budak-budak tak nak kerja dalam bidang tu. Kita kekurangan mekanik. Kawan saya di Setia Alam, a Chinese guy okay. So nama dia alamak, tak ingat lah. Ni Ahong. So dia ni buat BMW. Dulu saya selalu hantar kereta saya kat dia lah. Selalu saya pergi, dia dengan adik dia je buat. Hong, asal tak tambah bekerja lah Hong. Dia cakap macam ni, bro, you ada orang lah? Tak ada lah. Kenapa? Tolong cari saya orang foreman. Berapa you mau bagi gaji? Saya rasa kalau 2,000 tak ada orang nak mau. Saya bagi basic. Dia tahu saja pagang tools 4,000. Tinggi. Sampai begitu sekali. Maksudnya dia pandai saja pegang tools, pernah repair kereta walaupun Pro 2, tak pernah pegang kereta BMW. Saya bagi basic 4,000. Itu terasa saya grade 41 tu kalau kerjaan. Lebih daripada grade 41. Yelah. Tapi sampai hari ni masih dia dengan adik dia yang buat. Susah juga cari pekerja kemahiran sekarang Susah. So nak bagi tahu sebenarnya bidang ni dah start untuk bayar mahal. Whether jahitan ke apa sekalipun dah mula start untuk bayar mahal. Cuma sebelum saya ada soalan kepada Jimmy nak tanya kenapa anak muda ni tak minat kan. Saya juga nak kongsikan sedikit lah kan tentang apa yang kita lihat dalam bidang TVET ni yang tengah berlaku kan. So orang nampak kerja-kerja TVET ni adalah kerja-kerja buruh kasar. Kan? Tapi sebenarnya yang saya buat kerja digital marketing, yang Jimmy buat sebagai video editor, videographer, kan? Dan abang kerja hakiki abang sebagai digital marketer, sebenarnya ada di dalam sijil kemahiran Malaysia. Di bawah TVET juga. Ada. Jadi benda-benda digital ni tak semestinya pegang sepanah. Betul. Pun dikira sebagai kemahiran gunting rambut. Kimpal-kimpalan. Tak semestinya kimpalan. Tak semestinya. So apa yang kita nak sampaikan kat sini, sebenarnya orang nampak aku kerja dalam bidang digital. Sebenarnya dia tak sedar. Sepatutnya ayat ni adalah aku bekerja dalam bidang TVET juga. Tapi TVET Sub dia digital. Jadi sekarang ni Mi, kan awak sentiasa sebagai ahli parlimen belia lah kan. Tak adalah dah halang ahli parlimen belia. Kita tanya terus kan. Mungkin Jimmy lebih dekat dengan anak muda berbanding dengan saya walaupun kita berusia sama Mi. Saya ni kawan saya ramai yang dah expired kan. Contohnya student-student saya, adakah student-student saya expired juga? Okay. So
tak minat ke arah menjauhi TVET ni atau bukan kepada TVET. Ke sebab diorang tak faham? Okay, my opinion lah macam ni Saya nampak kalau kita tengok sekarang, hello. Kalau kita tengok sekarang, sebenarnya kerajaan bagi inisiatif yang cukup banyak dalam bidang TVET. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, sebenarnya ini bukanlah kita nak salahkan kerajaan yang kedua adalah kebanyakannya kementerian sekarang dah menyediakan benda-benda berkaitan dengan TVET. Okay. And then yang ketiga, saya nampak kurang pendedahan orang muda ni, dia kurang pendedahan terhadap benda-benda TVET ni. Tapi saya tak boleh lah nak salahkan diorang juga, sebab pendedahan ini semua kerajaan lah yang kena bagi pendedahan, kena promosi dan sebagainya. Cumanya ada lagi satu, iaitu stigma anak muda yang saya rasa diorang ni anggap kerja TVET ni, kalau aku belajar TVET, aku kerja dan gaji itu tidak setimpal. Apa yang Is cakap tu diorang tak sedar sebelum ni. Saya opinion saya nak tanya kepada Jimmy dengan Iskandar. Sebenarnya kerajaan dah ada sekolah teknik dengan vocational. Okay. Dan setahu saya bila dalam perbincangan ni, itu adalah sekolah TVET lah. Betul. Okay. Dan nama dia adalah teknik dan vocational. Teknik mungkin upper level sikit, vocational down level sikit lah. Okay. So, dan kita ada juga macam Giat Mara. Giat Mara pun dia fokus on macam TVET ni juga kan. Dan adakah venue yang kerajaan sediakan ni tak cukup untuk melahirkan pekerja TVET? Maybe Jimmy boleh sambut dulu, kemudian saya berikan pandangan saya lah. Venue, macam saya cakap tadi lah, sebenarnya kerajaan dah sediakan a lot of inisiatif berkaitan dengan TVET. Dan kita nampak sekarang courses dalam sijil kemahiran Malaysia semakin berkembang. Jadi bukannya kita cerita otomotif atau repair aircon atau skim skim sijil kemahiran Malaysia ni nak dapat dekat mana? Sijil kemahiran Malaysia? Sijil kemahiran Malaysia. Okey. Untuk mendapatkan sijil kemahiran Malaysia. Keluar sekolah ke? Keluar dari sekolah ke? Okey. Maybe saya boleh ni lah. Saya tolonglah Jimmy. Okey. Sijil kemahiran Malaysia ni kita boleh dapatkan sama ada melalui sekolah-sekolah vocational, sekolah-sekolah teknik yang ada. Dia keluarkan juga ataupun selepas kita habis belajar SPM, ada budak-budak yang masuk ke dalam college. College. Bukan universiti, college. Right? Bukan college community, bukan college politeknik, tapi adalah college yang biasa kita jumpa college kat tepi. Termasuk ni college sebelah ni. Okay. So itulah diorang dapat SKM ataupun Sijil Kemahiran Malaysia, Diploma Kemahiran Malaysia dan juga Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia lah. Okay, sambung balik Jimmy. Sambung balik. Apa dia? Tadi lepas saya celah SKM tu nak cakap apa? Okay. Dan sebenarnya saya nampak apa yang tarik minat anak muda sekarang, SKM pun kita dah ada e-sport coaching punya courses. E-sport coaching Betul. Tu confirm. Memang ada SKM tahap 3 yang ada course untuk e-sport coaching. Mesti rasa macam tak pernah dengar atau yalah, apa benda tu e-sport coaching? Betul. Apa yang kita boleh main Mobile Legend dan ada sijil kemahiran Malaysia. Something like that lah kan. Maksudnya kita boleh jadi coach. Coach. Tapi saya nak tanya lah, kalau macam Mobile Legend ataupun PUBG ni, mungkin dikira sebagai e-sport lah. Tapi kalau macam anak saya main Minecraft, dia boleh dapat sijil kemahiran Malaysia? Tak boleh. Tak boleh kan tu? Tak, dia macam ni. Kalau saya faham apa yang Jimmy cakap, kalau anak awak eventually jadi Minecraft player professional dan terkenal lah dalam komuniti Minecraft, dan dia train orang, dia boleh ambil sijil tu untuk train orang. Something like that lah. Betul. Dan e-sport coaching ni dia akan belajar pasal exercise, macam mana nak diet mengajar dan sebagainya. Macam itulah. Cuma saya nampak ada kurangnya satu. Kalau cerita e-sport dekat Malaysia ni, ekosistem dia masih lagi belum tidak kuat lengkap. Yes. Kenapa saya cakap tak lengkap? Sebab kita ada sijil kemahiran Malaysia dalam e-sport coaching, dan bila budak-budak ni keluar dah dapat sijil tu, dia nak kerja kat mana? Betul lah, dia nak coach siapa pula kan? Tak ada badan, tak ada company yang boleh kita biasa dengan Mobile Legend dengan PUBG. Jadi yang buat Mobile Legend adalah Montun. Betul. Kat Malaysia tak ada Montun. Betul. Dia tak buka pejabat kat sini Tak. Jadi diorang nak macam mana? Diorang terpaksalah bekerja dengan akademi-akademi kecil yang macam Todak Academy dan sebagainya. Jadi sebab tu saya cakap ekosistem tu tak lengkap. Dan sebenarnya saya rasa kerajaan patut
lengkapkanlah ekosistem tu supaya sebab kalau kita buat courses yang banyak tapi diorang ni tak ada peluang pekerjaan, kan susah juga. Sebab tu orang tak ambil courses tu. Sebab tu orang tak ambil SKM tu. Betul. Macam tu. Kita ada terima satu komen sharing daripada kita punya viewer, teacher Yuyu. Teacher Yuyu. Teacher Yuyu Okay. Macam. Alright. So dia kata isu ni adalah isu yang dia perjuangkan dalam college community sekarang. Dan juga dia rasa collaboration antara institut kemahiran dengan usahawan diperlukan lah. So sebenarnya benda ni betul apa yang saya lihat lah. Sebab orang nampak SKM ni macam sekiranya aku ambil SKM, aku ni adalah bakal generasi buruh kasar ataupun hamba abdi. Mungkin dah. Sebab sistem pendidikan kita daripada dulu, budak pandai masuk MSM. Contoh macam saya, tak adalah. Kan? Tapi tu kita. Budak pandai masuk MSM. Masuk SBP, Sekolah Bahasa Melayu Penuh. Budak tak pandai masuk masuk vocational. Teknik. Kan? Kenapa perlu diagihkan sebegitu? Dan teknik dan vocational tak diangkat macam SBP ke? Betul. Dan diasingkan. Kita mengagungkan budak-budak SBP, budak-budak MSM, sedangkan yang kebanyakannya keluar, bukanlah kebanyakannya, tapi mereka ni adalah dilatih untuk menjadi orang yang bekerja di bawah orang. Faham? Tapi budak-budak yang dipinggirkan dalam vocational, tak kisahlah sekolah vocational ke, sekolah teknik ke, college vocational ke, mereka ni yang sebenarnya adalah orang yang akan hire budak-budak MSM SBP tu. Diorang ni lah yang akan membayar gaji budak-budak ni. Dan saya tahu melalui saudara saya, sebenarnya sekolah vocational dia dah jadi college vocational, betul tak? Diorang eventually diorang tak payah ambil SPM ke, dia ambil SPM, lepas tu habis 2 tahun dia terus dapat diploma. Dia ambil SPM tapi nama dia SPMV. Betul. Okay. So ekosistem kita dah ada dari segi pendidikan. Betul. Cuma stigma masyarakat tu harus dibersihkan. Betul. Sistem pendidikan, sebab sistem pendidikan kita masih lagi mengagihkan budak pandai masuk ke dalam kelas MSM SBP, dan budak yang tak pandai ni ditolak ke college vocational. Saya rasa kita harus melihat yang sebenarnya budak pandai pun patutnya memberi penekanan bahawa college vocational ni is open for everyone, dan bahawa college vocational ni adalah satu taraf yang sama dengan MSM SBP ni sebenarnya. Okay. Betul. So jadi sekolah teknik tu jadi pun diklasifikasikan sebagai SBP. Jadi kalau anak Jimmy nak pergi SBP sekolah teknik Shah Alam, dia seolah-olah pergi SBP. Dan dia berbangga dengan tu. Dia akan bangga. Betul. Tapi sekarang ni pergi tanya mak ayah yang mana ada pergi hantar anak kat college vocational, adakah dia berbangga? Sebenarnya dia rasa macam tak apalah, janji anak aku belajar. Itu betul. Stigma ada macam tu. Kau tak pandai akademik, kau belajarlah kemahiran. Stigma, persepsi dia. Betul. Kau nakal, kau pergi sekolah teknik. Betul. Kau nakal, kau pergi sekolah teknik. Manakala orang-orang kaya ni pula berebut nak hantar anak pergi MSM SBP. Betul. Sekolah sains, Sebab sekolah agama. Kita tengok ramai anak-anak orang politik ni belajar kat MSM SBP, mengagung-agungkan kan. Sebenarnya bagi saya lah, kan, kalau anak saya masuk belajar college vocational pun tak apa, asalkan saya nak tahu adalah dia akan jadi orang yang hire orang-orang budak-budak pandai. Betul. Bagi saya. Dan juga paling penting, kita nak elak kebergantungan kita terhadap orang asing. Betul. Sebab yang servis aircon kat rumah saya tak Myanmar, Bangla. Dah tak ada dah Cina, dah tak ada dah Melayu. Betul. Kekurangan. Saya tak perasan. Bila awak cakap ni baru saya perasan. Betul bang. Sebenarnya saya setuju juga. Sebab yelah, jangan cerita orang lain lah. Saya dulu waktu di bengkel saya pun, bila saya start buka 4 orang pekerja campur dengan bapak saya 5 dengan saya 6, ramai lah kan. Tapi bila budak-budak pekerja saya ni dah tak ada attitude issues and so on kan, dengan tak pandai nak ni apa semua, malas nak kerja tu, saya terpaksa ambil pekerja Bangla saya yang dah kerja dengan saya lebih daripada 10 tahun sebelum ni. So saya import dia balik daripada Bangla datang ke sini. Untuk mengisi kekosongan tersebut. So saya rasa mungkin awak boleh tambah sedikit lah kan. Saya rasa masalah dia yang saya nampak sekarang ni adalah sekiranya anak muda kita tak masuk dalam bidang TVET ni, apa yang bakal terjadi adalah mereka ni tak akan dapat pekerjaan. Dan kita dapat tengok anak-anak muda kata tak ada peluang pekerjaan. Dan saya rasa benda tu bukan itu bukan pucuk pangkal dia. Sebab dalam bidang fashion juga saya yakin bang. Betul. Orang Bangladesh, Pakistan bang. Betul. Sekarang warga asing yang sedang memenuhi kilang-kilang jahitan. Indonesian, Bangla, Pakistan, Vietnam ada sikit, Kampuchea ada sikit. Macam itulah.
Dia memang satu hal lah kat situ. Itu boleh kata satu tajuk lain lah. Okay, sebelum kita bagi Jimmy peluang untuk share sikit pendapat dia. Betul. Kita punya viewer cakap dia setuju. Dulu dia malu yang dia ni belajar kemahiran. Betul. Okay, sekarang ni dia bangga. Dan ramai juga yang kat dalam live ni sebenarnya kata saya ada SKM sekarang jadi usahawan. Betul. So Mi, mungkin boleh share sikit pendapat ni. Yes. Apa yang patut anak muda buat sekarang ni? Saya rasa sekarang anak muda first dia kena tukar mindset dia. Tukar mindset yang TVET ni akan membantu mengubah hidup dia dan keluarga dia. Betul. Saya rasa ke arah situ lah. Ke arah situ. Betul. Sebab kita tengok sebenarnya peluang itu banyak. Bukan tak ada kerja kat Malaysia ni. Ada. Cuma kita kena tambahkan kemahiran. Kemahiran diri kita sendiri. Dan benda tu boleh orang kata apa, membantu hidup kita lah. Tak semestinya kita tidak belajar dalam bidang akademik tu. Kita ni bukan tak pandai, tak. Kita kena buang benda tu jauh-jauh. Sebenarnya dengan kemahiran kita tu kita akan dibayar mungkin jauh lagi mahal daripada orang yang belajar akademik. Dan kita lagi puas bekerja kan? Yes, betul. Pokoknya adalah bagi saya buat apa yang kita suka. Jangan kita sebab kawan kita belajar pergi sambung matrik, kita sibuk nak sambung matrik. Betul. Sedangkan kita minat repair kereta. Betul. Padahal kita ada generasi mak rempit yang begitu ramai. Sepatutnya otomotif. Betul. Bidang otomotif tu sepatutnya dikuasai oleh generasi kita. Betul. Jangan pernah malu lah kalau kita berada dalam bidang TVET, kalau kita kerja dalam bidang TVET. Cuma bang, saya tertanya-tanya jugalah kan. So let's say macam Jimmy kata kita anak muda kena tukar mindset dan sebagainya kan. Okay, tapi saya juga nampak ramai orang dia nak bekerja senang. Dia rasa macam okay, aku nak memiliki waktu dan aku tak kisah tak ada duit tapi aku nak waktu. Tapi hakikatnya diorang tak mampu. Terpaksa buat dua kerja. Ataupun sebenarnya lah dalam bahasa kasar dia miskin tapi tak sedar diri. Contoh bang saya nak tanya pendapat abang, kenapa ramai juga orang, bukan anak muda saja, orang-orang di luar sana lagi sanggup bekerja sebagai Grab rider yang mungkin order tak tentu. Kalau Grab driver tu saya faham lagi, okey lagi. Tapi Grab rider, Foodpanda rider yang mungkin dulu waktu PKP order yang banyak. Tapi sekarang ni nak dapat jumlah yang order yang banyak tu agak sukar. Kenapa dia orang tak revert je kepada pekerjaan yang ada dekat dalam market sedia ada, termasuklah dalam bidang TVET? Dia apa yang awak cakap tu memang menjadi satu persoalan lah. Kenapa dia orang jadi macam tu kan. Tapi sebenarnya dia sebab generation punya mindset tu, persepsi dalam satu generasi sekarang lah, yang generasi sedia ada sekarang. Bahawasanya kalau awak pergi kerja kat kerajaan 41 jadi pegawai takbir diplomatik BTD lagi mulia. Senang dapat menantu. Beli senang dijadikan menantu. Okey. Lagi-lagi pakai Honda. BMW apatah lagi. Kalau BMW kaki tangan kerajaan dah jadi SPRM lah kena kes. Itu satu. Bila dia dah jadi macam tu dan diorang rasa bila ada yang on the way tu, aku diploma jadi kerani dekat jabatan berkelan air pun dah cukup. Tapi hakikatnya bila dia duduk di bandar tak cukup. Tapi bang, sorry bang, saya terpaksa potong je. Jadi abang kata kalau naik Honda automatik boleh jadi menantu lah. Betul. So ada satu viewer kita kat sini, Hai Ila. Okay. So Jimmy awak kenal Ila? Okay. Kenal. So Hai Ila, tadi sahabat kita cakap kalau ada Honda automatik jadi menantu. Kalau kalau pakai Audi macam mana? Okay dah, gurau. Okay. Sama-sama. Okay, jadi bila jadi macam tu, apa yang terjadi bila dia duduk dekat bandar, dia pendapatan dia tak cukup, dan kemasukan untuk jadi Grab ni senang. Untuk dapat. Dan dengan kepopularitian Grab ni yang boleh buat 3-4 ribu sebulan tambahan kan. Dan sekarang ni dah menurun lah. Apabila orang dah tak boleh keluar, betul. apa semua. Dulu orang semua sibuk nak Grab. Betul. Sebab last mile kan, dia uruskan last mile. Kalau awak duduk kat kondo tingkat 20, awak nak turun balik malas. Jadi awak order Grab untuk makan malam. Betul. Dan gila kalau kat awak kat office dekat tengah bandar, kat Kota Raya macam dekat KL, awak nak cari makan tu susah. Betul. Dan jauh. Jam lagi. Jadi Grab tu menjadi penyelesaian last mile untuk para pengguna. Jadi populariti tu sekarang dah orang dah tahu. Mudahnya Grab ni mahal. Dah makan dah mahal RM10. Kalau kat KL, kat Shah Alam ni RM10 tak boleh lari lah kalau makan tengah hari. Betul. Tambah Grab punya fee lagi RM5-6. Betul. Kalau betul Grab bagi diskaun.
Tapi sekejap je lah. Betul. So kita tanya juga viewer kita. Betul ke makanan dekat Grab sekarang ni mahal? Agak rasa mahal tak? Maybe teacher Yuyu ke ataupun Ila kan? Rasa mahal tak makanan dekat Grab ni? Compare tu beli pergi ke kedai. Beli sendiri. Mahal tak agak-agak? Kita pun nak tahu juga je lah. Kadang-kadang kita je rasa mahal. Mungkin bagi diorang. Ini live dekat page apa? Dekat TikTok kat saya punya apa account. Page nama? Akaun saya. Akaun awak. Okay. So siapa dekat yang tengok dekat YouTube ni pun boleh tengok dekat social media masing-masing lah. Saya punya social media OMZ_ZMO diterbalikkan. Dan awak Jimmy? Saya punya Instagram Jimmy Emerald. Okay. Saya punya TikTok lah kat situ. And then awak punya TikTok nama? Handle? Saya pun tak ingat. Iskandar Daniel ke? Iskandar Daniel. Okay, boleh carilah. So viewer kita cakap dia bagi saya okey sebab banyak jimat masa dan minyak kot. Mungkin bagi dia orang, bagi consumer, buat mahal tak apa. Janji dapat jimat masa, jimat minyak, jimat tenaga pergi. Okey, kan? betul. Tapi last lah sebelum mungkin kita ada topik lain kita nak kupas. Okey. Kalau Ila rasa mahal, tak apa Ila bagi tahu, nanti saya bank in kan, saya pun boleh order kan. Okey sama. Okey. So apa pasal macam TVET ni generation change tu guna penting. Dan di sekolah biasa, di sekolah rendah pun pernah main peranan. Perlu pupuk nilai kepada murid-murid untuk belajar TVET. Dia tak guna PMX umum bilion-bilion, kerajaan negeri Selangor tabur beratus juta untuk TVET, tapi tak ada siapa yang datang. Dan macam kerajaan pun perlu buat juga propaganda lah. Okey. Filem-filem propaganda ni penting. Betul. Sebab dia nak menanam kepada parent-parent. Kalau anakku nak jadi mekanik, sebenarnya okey. Betul. Janganlah anak dia nak jadi mekanik, kau ambil akaun je lah. Kan masalah tu. Betul. Lepas tu tak ada kerja, tunggu kerja kerajaan. Itu isu dia. Padahal kalau anak dia sejak daripada dulu reti pemain motor, sekarang ni mungkin dah jadi chief pemain dekat Yamaha. Betul. Setuju. Itu je satu. Jadi kalau filem-filem propaganda, contoh menantuku mekanik, cerita benda macam tu dia keluar dan masyarakat mula menerima TVET ni merupakan salah satu bidang kejayaan yang bagus. Betul. Dan apatah lagi menyumbang kepada negara, maknanya dia mungkin akan lagi menerima bila anaknya. Dan sistem pendidikan kita twist sikit. Sekolah teknik dan voki diiktiraf sebagai SBP. Betul. Dan universiti teknikal pun banyak. Betul. UTP kira universiti teknikal ke? Tak, dia dikira sebagai normal university. So universiti teknikal pun kena ada lah something like that kan. Untuk mencerita tentang universiti teknikal, saya sebelum ni adalah konsultan kepada salah sebuah institusi di bawah UTM lah. So, UTM teknikal lah kira. UTM dia dah ada, tak silap saya, dia ada degree ke diploma dalam TVET ke master, saya tak ingat. Tapi dalam TVET, Master of TVET Education, something macam tu lah. Dia macam overall, maksudnya dia dah mula ke arah mereka dah tengah jadi universiti yang ke arah TVET. Okay. Dan mungkin kan satu benda lagi, kita tengok kat sini. Okey lah, ada orang komen juga, so which is good lah kan. So ada yang kata satu platform, which is Grab lah kan. Cerita pasal Grab lagi, sambung je sikit tadi. Dia kata banyak menu boleh tengok. So dia tak payah nak pergi ke satu kedai Faham Sebab tu dia jadi pilihan. Jadi pilihan orang lah. Grab was a successful story sampai sekarang lah. Successful story. Grab car, Grab food, sentiasa. Tapi bang, satu soalan Mi sekali Mi, adakah suri rumah perlu dikategorikan sebagai TVET? Sebab kalau ada saya nak offer dekat Ila, okay, ambil lah SKM suri rumah. Nampak lagi weh. Habis aku. Tak ada, bukan. Ini soalan serius Mi. Adakah suri rumah patut dikategorikan sebagai TVET? Saya rasa tak perlu. Tak perlu Tak perlu. Sebab suri rumah bukan pekerjaan. Tapi bila kita mendalami, dia adalah technical, vocational, education training. Sebab bagi saya nak gosok baju kan, bukan tak boleh, tapi saya rasa memerlukan skill yang hebat. Mak kau jatuh lah. Surprisingly kan, walaupun saya ni tak adalah tua sangat, dulu sistem pendidikan kita dia ada satu lagi dia kata ekonomi rumah tangga. ERT. Ada kat sekolah dulu. Sekolah dulu kan. So dia belajar menjahit. Betul. Dia belajar memasak. Apa semua. Dan kemahiran tu dah dikira sebagai kemahiran. Betul. Eventually rasa benda tu dah tak ada lah dalam sistem pendidikan. Sekarang saya tak sure. Sebab kita pun lelaki memang takkan ambil ERT. Dia lebih kepada perempuan lah. Betul. So benda ni dia akan ajar benda-benda basic yang perlu yang awak buat untuk dekat rumah lah. So mungkin benda ni macam menjawab persoalan
Is tadi dia nak dikemairian kan. Tapi bila kalau katakan semua perempuan kita hampir 50% ambil ERT, masak kita dah tak ada orang pula dekat luar. Betul. Sebab kata okey, macam kalau contoh awak nak berkahwin kan, nak berkahwin ataupun awak nanti anak awak nak anak lelaki awak. Awak ada anak lelaki, lepas tu awak nak berminang. Bini bakal bini kerja apa? Dia tak kerja. Dia ERT. Tiba ERT. So gaji daripada suami lah. Betul lah. Tapi in a way dia bagus lah untuk masa the modern ni saya lihat. Kalau suami bekerja dan isteri di rumah menjaga anak, sebenarnya bagus untuk pembentukan keluarga tu sendiri. Betul. Berbanding kedua-duanya bekerja, anak dijaga tangan siapa-siapa. Dan tu terkorban pula dekat dekat tu kan. Kenapa saya tanya benda ni? Mungkin bagi setengah orang nampak enteng benda ni. Tapi saya rasa kan, jadi suri rumah kan, okay, nak kena jaga anak, nak kena masak. Okay. Nak basic maintenance rumah. Basic maintenance rumah. Nak kena gosok baju lelaki, kan? Nak kena basuh baju. Saya rasa macam ada satu skill yang saya tak tahu skill apa yang nak sebutkan tu. Okay. Yang hanya boleh dilakukan oleh suri rumah. ERT lah. Tapi kita tak boleh nak iktiraf dia sebagai dalam TVET, sebab dia sebenarnya skill suri rumah. Yes. Dia skill kendiri lah. Skill kendiri lah. Kita tak boleh nak dikatakan dia sebagai satu, sebab udahnya memang betul kerajaan pun nak buat caruman khas KWSP kepada suri rumah. Pun ada juga caruman khas juga. Betul. So untuk saya mungkin agak orang kata konservatif sikit dari segi benda ni, dan kita boleh come back anytime. Kalau siapa-siapa yang para penonton di live dan juga di YouTube dan di Spotify apa semua nak komen, silakan komen. Silakan komen, tak ada masalah. Bang, viewer kita cakap kan, ERT dia guna sampai hari ni. Oh ada? Masih ada. Dia kata ERT dia guna sampai hari ni. Tapi AdMed tak pakai sampai sekarang. Dan dia kata patut suri rumah dapat sijil. Tak, AdMed dia macam ni. Saya percaya, walaupun saya tak suka AdMed dan saya memang benci gila AdMed kan. Saya tak faham AdMed sampai sekarang. AdMed tu akan eventually akan guna lah dalam setengah-setengah bidang. Rocket science ke contoh je kan. Nak kira trajectory apa semua kan. Dan macam-macam lagi lah, benda-benda hal teknikal kan. Memang akan guna lah. Tapi mungkin selektif punya pembelajaran. Kalau orang dekat sekolah rendah dan sekolah menengah, kita patutnya dah buat selektif pembelajaran. Macam awak Jimmy, kalau awak rasa go for technical, pihak sekolah kata okay, you go for technical terus. Daripada sekolah. So dah start bertukar lah. So lepas tu pergi ke sekolah vocational menengah, teknik, dan awak akan further lah awak punya knowledge kat situ. Dari sekolah rendah. Dan sekolah menengah pun awak belajar AdMed juga. Itulah timbul macam awak punya pendengar tu kan. Tak guna sampai lah tak guna kan. Habis belajar dulu buat apa kan. Belajar dulu. Betul lah, apa yang dia cakap tu betul. Banyak benda yang kita terbelajar lebih. Betul, terbelajar lebih. Kita tak fokus lah sebenarnya. Kita tak fokus lah. Mungkin instead of kita ada UPSR dulu, sekarang UPSR dah tak ada. Tapi kita belajar ada satu exam yang betul-betul mengenal pasti kepotensi diri masing-masing. Betul. Dan dari situ dan di sekolah kan, okey, engkau bakal doktor insya-Allah, engkau bakal jurutera, engkau bakal digital content creator. Tapi ni saya soalan dekat Jimmy kan. Okey. Mungkin betul apa abang Om cakap. Saya pun berfikiran samalah. Okey. Sehinggalah saya kenal dengan student saya kan. Okey. Ilah nama dia. Ilah lagi betul malam ni. Kena petik lagi Ilah. Tak ada lah, gurau Okey. Sehinggalah saya berfikir macam ni. Okey. Saya setuju dengan apa abang Om cakap. Kita nampak potensi budak ni, okey, dia boleh pergi ke arah doktor. Kita push. Tapi kecil dah push lah. Kan nampak jurutera kan. Kreatif kita push. Tapi kita mungkin terlepas untuk factor in satu benda. Apa tu? Kalau dia kahwin, takkan lagi nak cakap okey, kau belajar suri rumah. Faham tak? Sebab kita lupa factor in benda tu. Kalau kahwin, maksudnya mungkin untuk lelaki tak ada masalah lah. Kan kita okey, saya jadi doktor ataupun saya jadi engineer. Okey, tapi untuk wanita, ada setengah wanita yang memang selepas dia kahwin, dia akan dipaksa jadi suri rumah. Ataupun dia bersetuju. Dia bersetuju lah. Bukanlah dia dipaksa. Dan benda tu akan jadi macam satu fokus yang sia-sia lah. Dia tak boleh nak elak lah Is. Dan memang ramai juga kawan baya saya dah belajar tinggi-tinggi eventually jadi suri rumah. Dan ada juga kawan saya dah jadi doktor, kerja benda bidang lain. Betul. Ada juga.
Dan ada yang jadi pilot sebab Kementerian Sekretariat Ekonomi sekarang dah buka restoran pun ada juga. So shifting dari segi dia tak sampai ke garis penamat tu untuk berjadi tu, kita tak boleh elakkan lah. Tapi dia will be a small percentage and should be okay. Dan dia menyelesaikan lah masalah-masalah negara ni kan. Kita dah boleh tengok lah sektor-sektor kritikal dekat dalam TVET ni diisi oleh warga negara kita sendiri dan tak bergantung pada warga asing. So kita dah pinjam, kita dah bincang panjang lebar ni. Pasal lebar. Kita take a break dulu. Sebelum kita akan cerita sikit pasal LRT 3 di Shah Alam. LRT 3 di Shah Alam. And then terima kasih para pendengar dan penonton. Sila komen kalau anda berpuas hati, tak berpuas hati, berapa bersetuju, tak bersetuju, ataupun nak menambah nasi tambah lauk pauk. Boleh komen je di bawah. Okey, kita jumpa sebentar lagi untuk tajuk LRT 3. Assalamualaikum. Selamat kembali kita ke segmen yang kedua, Podcast Marhain, episod yang ke-5. Perbincangan yang hangat dan juga perbincangan yang saya rasa dapat memberi manfaat dan penerangan apa itu TVET. Betul. Okey, yang kita telah bincangkan tadi. So saya nak ambil kesempatan ni untuk membincangkan tajuk yang kita yang kedua, iaitu LRT 3 Shah Alam. LRT 3 LRT 3 Shah Alam ni merupakan projek yang besar lah dekat Shah Alam kan. Macam you all nampak, dah lah besar. Dia ni lambat sebenarnya. Lambat siap. Berapa lambat tu bang? Dia sepatutnya dah siap sekarang. Dijadualkan pada bila? Patutnya 2024 ni sekarang 2023 dah siap dah. Kalau ikut perancangan awal. Tapi ada satu menteri ni, Azmin nama dia. Saya tak ada apa-apa against political punya tu daripada tu lah. Tapi masa dia naik, dia pergi cancel station, dia potong bajet, lepas tu dia kurangkan gerabak, dan LRT Shah Alam tu jadi lambat dan lebih jimat lah kata dia. Dan pada pendapat saya, walaupun LRT 3 ni berkoskan berbilion-bilion dan kerajaan terpaksa berhutang untuk membuat LRT 3 Shah Alam ni, dia tak sepatutnya dilengahkan. Betul. Sebab dia LRT 3 ni adalah pengangkutan awam. Betul. Okey, so sekarang ni kerajaan Madani pula pergi tambah balik apa yang di cancel itu, dia tambah balik. Jadi lagi delay. Dia tak ada delay lah. Dia siapkan dulu sekarang, and then dia top up lah. Dia top up later lah. Okey, so dah jadi double cost lah kat situ kan. Somehow dia dah jadi double cost lah. Kita tak berminat nak berbincangkan costing dia, kita nak go through dia punya numbers habis everything. Tapi saya berminat kepada LRT 3 Shah Alam ni, which is yang bagi saya bagus lah untuk menghubungkan Shah Alam dan bandar besar. Sebab jajaran dia bermula daripada Glen Mary sampailah ke Banting. Bukan Banting, Johan Setia. Yes. Dan saya kata memang bagus lah. Okey, cuma isu yang saya nak persoalkan sekarang adalah dia punya last mile connection. Okey, kepada para pendengar dan penonton di YouTube, apa itu last mile connection adalah, contohnya rumah saya kat CC8, saya nak pergi stesen terdekat kat mana ni? Dekat Kompleks PKNS. Ke tak ada? Dekat, rasa ada satu. Asalnya itu stesen yang cancel dekat Kompleks PKNS. Oh iya ke? Dia ada satu stesen yang dah di cancel kat situ, tak silap saya. Sirim. Raja Muda. Raja Muda. Itu Raja Muda punya stesen. Okey. Katakanlah saya punya stesen terdekat UiTM. Okey. Bila kita nak pergi ke UiTM, daripada rumah saya nak pergi UiTM tu macam mana kisah dia? Faham. Adakah jaringan public transport yang lain macam bas ke apa ke? Betul. Boleh connect? Dia ada jaringan dia. Pesarana akan menyediakan bas. Okey. Mungkin sebab Selangor under bus pun akan sediakan bas. Tapi bas ada bas lah. Yes. Okey. Dan kita tak bebas untuk bergerak mengikut time frame bas tersebut. Dan isu yang saya nak tekankan kat sini adalah isunya adalah laluan pejalan kaki untuk orang berjalan kaki ataupun guna basikal dekat Shah Alam ni. Saya ingat tapi itu ada jalan pejalan kaki. Kadangnya daif. Kenapa daif? Sebab saya pengguna basikal juga. Saya tak boleh nak pergi berbasikal dengan aman tanpa rasa terancam keselamatan saya. Sebab keadaan trek basikal dan pejalan kaki di tepi jalan adalah sangat daif. Kerajaan dah buat, PBT dah buat, okey. Lepas tu dah pergi korek-korek pula. Paip bocor lah, paip bocor, kan? TMB, tarik kabel sana, fiber, apa benda semua. Mak nenek semua dah, kontraktor ni
pergi tampal balik dengan keadaan yang tak sempurna macam asal. Dia sebenarnya saya lihat benda ni untuk jangka masa panjang. Di sebalik kita nak bergantung kepada perkhidmatan bas untuk pergi ke ni, sepatutnya kita boleh jalan kaki. Simple as that. Betul. Dan ataupun berbasikal. Dan saya kata kita boleh pakai smart EV. Saya tak nampak smart EV apa basikal elektrik ke ataupun motor elektrik sebagai salah satu tools yang bagus untuk buat smart community sebab satu costing. Second EV ni sebenarnya bateri ni sebenarnya kotor teknologi dia bagi saya betul. Dia perlukan mineral sources nak buat bateri tu macam-macam lagi. Lepas tu dah rosak. Kita pula TVET untuk EV tak ada belum lagi. Belum lagi. ada tapi sangat terhad kan. Udahnya orang buang. Orang buang betul. Kan. Jadi bagi saya kita tak nampak ke arah tu. Jadi salah satu contoh bandaraya yang mempunyai jaringan last mile yang bagus adalah di Kuala Lumpur. Dia punya jalan kaki dia bagus. Dia terjaga. Kalau kontraktor dia korek dan dia akan top up balik seperti asal. Jadi tak rosak Tak rosak. Jadi awak daripada KCC awak boleh pergi ke stesen yang berhampiran dengan berjalan kaki. Dan saya nampak itu adalah satu cara untuk bandaraya Shah Alam ni untuk hidup. Lestari lah. Dia lebih lestari untuk masa hadapan. Kalau katakan banyak bas pun kita sakit mata juga. Betul. Tapi tu lah, saya setuju juga dengan apa Abang Om cakap. Waktu saya di peringkat sekolah menengah, saya selalu masuk ke pertandingan-pertandingan catur di KL, di Pertama Kompleks. So walaupun dalam usia yang muda, saya naik KTM seorang pergi ke KL, dekat Bank Negara dah saya. Dan saya jalan kaki je pergi ke Pertama Kompleks. Sebab sampai senang. Dan waktu saya praktikal di Petronas di KLCC, sama juga, saya park tu agak jauh. Tapi laluan pejalan kaki tu memang sangat mudah. Maksudnya teratur, kita ada traffic light yang bagus. Kan? Tapi saya rasa duduk kat Shah Alam ni daripada saya kecil sampailah ke sekarang ni, saya rasa benda tu agak sukar. Kalau kita nak katakan dekat Shah Alam ni pejalan kaki tu susah. Betul. Sebab waktu saya sekolah menengah, saya pergi gym dengan sahabat saya. So kiranya kita orang daripada Tasik section 4 tu kan, swings tu, kemudian nak pergi gym tu di section 7. Okay. So di depan Tasik section 7 pula tu kan. So kita orang nak berjalan ke sana tu terpaksa melintas roundabout apa semua. So benda tu bahaya tau. Dan saya sebenarnya setujulah dengan apa abang cakap. Kenapa kita tak di Shah Alam ni tak boleh nak jadi macam di KL? Dia masalahnya sebab kita mendewakan sangat lah budaya berkereta dan bermotosikal. Of course motosikal pun macam awak bermotosikal kan Jimmy, mudah lah. Katakan awak, katakan rumah awak dekat Batu 3, betul? Stesen berhampiran komuter Batu 3. Yes. Dekat ataupun stesen LRT baru yang berhampiran Glen Mary, betul? Sekarang buat masa ni Glen Mary. Ataupun dekat stadium, betul tak? Stadium lagi dekat. Stadium lagi dekat, betul. Okey. Sekarang awak bayangkan bila LRT ni dah siap, dah kata tahun depan lah. Okey, kalau benda ni dah siap, macam mana awak nak pergi naik LRT tu? Adakah logik untuk berjalan kaki? Awak nak lintas persiaran traffic light 199 lah. Bahaya dengan jalan besar kan. Saya nampak masalah dia tu satu lah, memang susah. Lagi-lagi bila kita tak ada kenderaan sendiri. Ya kita faham mungkin kita ada kenderaan yang boleh naik kereta, naik motor. Tapi macam mana pula dengan orang pejalan kaki yang tak ada kenderaan? Betul kan? Jadi satu orang kata apa, macam abang cakap tadi, laluan untuk berjalan kaki itu tidak efisien di Shah Alam. Mungkin di tengah-tengah bandar, di belah Kota Anggerik masih okey, fine. Di belah-belah tengah bandar jalannya okey. Adalah tempat berjalan kaki. Tak, even dekat Kota Anggerik pun, belah sini pun sebenarnya awak tengok daripada sesi 8. Lepas ni kita boleh check sama-sama. Sesi 8 nak pergi sesi 9 ada satu laluan berjalan kaki. Dekat depan IPD, depan IPD tu. Jalan berjalan kaki tu dia bukan laluan, memang basikal pun boleh lalu, tapi basikalnya mountain bike boleh lalu situ. Dah off-road, level dia macam off-road. Kalau budak-budak basikal tahu lah, level ni rock garden. Rock garden tu maknanya berbatu tak rata apa semua. Dia tidak di-maintain dengan baik lah. Tak maintain dia baik. Jadi saya nampak juga pelajar daripada sesi 9, sekolah sesi 9 nak ke sesi 8 tu tak logik lalu jalan tu. Sebab dia bahaya dengan dia belah kiri atau belah kanan ikut laluan mana, longkang, tapi longkang tu tak dipagar. Betul. Oh, bahaya.
Dan sebaliknya PBT pula, bukan kita nak bermusuh dengan PBT, tapi kalau PBT melihat kita punya podcast ni, kena take action lah pasal benda tu. Betul. Saya setuju, sebab saya rasa sekarang ni pun masalah yang berlaku kat Shah Alam, banyak congestion, traffic jam. Traffic jam, betul. Sebab terlampau ramai orang pakai kereta. Betul. Kan? So sebenarnya tambah bas lagi. Tambah bas lagi. Dan bagi saya, buat apa ada kemudahan awam tapi untuk akses ni susah. Kan? Sebab saya rasa even petik sikit tadi abang kata ada smart EV. Katalah kita ada smart EV untuk pergi ke LRT station skuter EV. Skuter EV. Banyak benda kita kena factor in. Nak beli dah apa-apa. Betul. Tak campur lagi dengan bateri tadi. Tak dicampur pula dengan kalau kata skuter tu kena rembat. Bukan apa. Kalau kita solat dekat masjid solat Jumaat tu, sedangkan selipar RM10 pun boleh kena imbat. Jadi apatah lagi kita punya skuter EV kan? Betul tak? Tak lah, saya just fikir lah. Betul. Kalau naik motor atau naik kereta pun, adakah parking kereta dan motor tu mencukupi di stesen MRT? Betul. Lagi lah. Itu lagi satu concern lah. Concern lah. Jadi connectivity tu lah, bagi saya connectivity last mile tu menjadi satu persoalan besar bagi saya lah. Bila lihat, sebab kerajaan dah spend bilion-bilion untuk buat LRT 3 dan baguslah PMX ni dah tambah balik apa yang dipotong itu hari. Stesen dah ditambah balik, 5 stesen yang cancel ditambah balik, gerabak yang sepatutnya dikurangkan ditambah balik. Maknanya dia akan lebih menggalakkan orang ramai penduduk untuk menggunakan LRT 3 dan dia possible untuk kita dekat Shah Alam untuk pergi bekerja di Kuala Lumpur. Betul. So bagi saya baguslah apa kerajaan negeri dengan kerajaan perkesutan ni buat. Cuma dekat DPBT harus dilihat pasal last mile connection. Betul, setuju. So lagi satu sebenarnya ramai orang tak tahu. Okey, dalam belanjawan Selangor dan juga tu sebenarnya kerajaan negeri Selangor nak buat jajaran rel kereta api daripada Kelang sampai ke Sabak Benam. Betul. Dalam belanjawan baru ni kan. Betul. And then daripada Banting sampai ke Tanjung Sepat. Tak silap saya. Sungai Pelik. Mana? Sungai Pelik. Saya pun tak pernah sampai. Sungai Pelik. Hanya tu. Dia Pelik ke? Sepang. Sepang. Dan jajaran tu dia akan nak connect sampai ke KLIA. Ini kita cerita tentang jajaran apa? LRT ni? Bukan. Dia buat jajaran rel. Okey, rel. Rel kereta api. Kemungkinan besar, saya tak tahu lah, dia bukan ownership by KTM Kereta api Taman Melayu. Mungkin dia buat rail and then KTM akan operate, letak train komuter. So saya nampak kat sini kita negeri Selangor dah menuju ke arah betul-betul macam negara baju. Yes. Sebab highway kita dah banyak sangat. Betul. Kita duduk kat Shah Alam ni boleh kata blessed lah, dirahmati lah. Kita ada pengangkutan awam macam komuter. Dah ada dah. Lepas tu tambah lagi LRT. Highway, Federal Highway, okey dah tak ada tol. NKVE, Kesas, MPE, apa lagi? Elite, Laksa, Dash. Dia semua berbayar. Betul. So dah tambah ni pun semula. Bagi saya jangan tambah lagi lah. Lebuh raya betul. Kemudahan di Shah Alam untuk lebuh raya memang tip top. Lebih daripada cukup kan? Dan sebenarnya untuk setengah kawasan macam Setia Alam kan, awak easily boleh pergi ke mana-mana. Betul tak? Betul. Dan awak pun duduk dekat Batu Tiga. Betul tak? Betul. Easily boleh pergi ke mana-mana. Dekat dengan highway. Tapi dia dipaksa untuk macam kita sebab mendewakan sangat budaya berkereta tu. Dan kita tahu berkereta ni tak sustain. Bukan tak boleh sustain, dia costly. Dia macam dengan cukai cukai pengangkutan Rotex kan, Rotex jalan. Dan kita tak tahu pula harga minyak sekarang ni boleh maintain ke tak, betul tak? Betul. So benda ni kita nampak kemudahan pengangkutan awam tu perlu diromantiskan. Betul. Perlu diromantiskan. Dan saya berharap lah orang muda macam awak Jimmy dan juga macam awak meromantiskan pengangkutan awam ni. Saya sebenarnya bang, saya setuju je dengan pengangkutan awam ni. Lagi-lagi untuk long distance. Sebab apa? Bila saya bergerak daripada Selangor ke Kelantan, dia punya drive dia punya drive tu epic 8 jam. Sangat-sangat penat. Betul. So saya tak kisah. Okay, nak naik flight satu hal lah, maksudnya boleh je naik flight. Okay, tapi saya lagi prefer kalau kita ada jalan orang kata apa, kenderaan yang berada di tanah untuk kita capai ke sana. Dia dah buat dah high speed rail. Dia buat ECRL lah. East Coast Railway. Saya rasa benda tu bagus lah kan. Okay, ECRL tu. Tapi itulah maksudnya
Cuba bayangkanlah. Okay, kita ada satu je ECRL. Okay. Pergi ke Kelantan. Okay. Cerita time raya. Memang sesak. Tak ada. Tak ada. Tiket habis. Tak ada. Saya duk fikir, kenapa kita sekarang ni masih lagi perlu untuk berkereta, untuk berjalan jauh? Sebab contoh saya sebagai usahawan, saya perlu berada di mana-mana saja. Okay. Saya perlu berada dengan cepat. Sebab tu orang boleh cakap apa-apa dia nak tentang Indonesia punya yang apa nama dia, kereta api laju tu ni? Apa dia? Yang 300 km dekat Bandung sejam. Apa nama? HSR. High speed rail. HSR dah cancel. Dah cancel. Yang on sekarang ECRL. Betul. Di Malaysia kita cancel kan? Tapi patut KL Singapore. Betul. So sepatutnya katalah HSR tu berlangsung, kita dapat capai sama dengan apa Indonesia dapat, 300 km sejam. Betul. Yang bermaksud kalau kata kita ni, saya ni yang selalu balik ke Pontian dalam 300 plus kilometer. Kan? Betul ke? Saya lebih kurang lah Maksudnya kita boleh capai ke Johor plus minus dalam masa sejam. Betul. Yang sekarang ni saya dah waste saya punya time 3.5 jam ke atas jalan. Betul. Bagi saya tak produktif bang. Belum lagi waktu perayaan. Betul. Dengan jam lagi, apa lagi? Sebab tu saya rasa orang kita ni, orang Malaysia ni, kita berpotensi, kita ni bijak, kita ni hebat. Betul. Tapi kita terlampau banyak buang waktu. Bukan buang waktu hanya main game, tapi buang waktu dari segi sepatutnya kalau HSR tu daripada sini sampai Johor 1 jam ataupun 1 jam setengah. Tapi kita dah bazir lagi extra 2 jam ataupun 2 jam setengah berada kat atas jalan, bawa kereta macam orang bodoh. Betul. Itulah pendapat saya lah. Mentality macam awak, saya sedikit tua daripada awak kan. Mentality 90-an yang mendewakan pengangkutan berkereta sendiri ni kena gradually dikurangkan. Betul. Bang, sampai saya tahap bang. Saya banyak bermastautin. Saya banyak merantau ke setiap negeri. Depends on demand kan. Sampai saya rasa kan, aku kena ada driver. Sebab tak larat nak drive. Bukan sebab saya ni kaya ke apa, tak. Saya pun orang biasa. Tapi saya rasa aku dah tak boleh nak hadap jalan ni. Dah tak boleh dah. Faham? Terlampau penat. Kita dah sampai tempoh matang dari segi jaringan pengangkutan kereta, highway kita memang top lah. Kalau kita pergi ke negara jiran Indonesia contohnya, diorang baru nak start jaringan lebuh raya ni. Kita dah cukup dah rasa dah muntah lah. Betul. Sebab contoh saya bila saya nak ke Kelantan tu, saya duk fikir, kalau aku bawa kereta, kos minyak dan tol plus minus 300 tu cukup pergi balik dan boleh pusing kat sana. Okay. So saya tengok flight, saya tengok AirAsia, saya tengok Firefly pergi sana. Okay. Kos dia adalah 300 lebih pada 300 lah. Okay. Lepas tu saya kena factor in, saya dah sampai sana, naik Grab pergi ke hotel. Dah satu hal kos. Balik daripada hotel ke airport lagi satu kos. Belum campur lagi kalau saya nak berjalan, nak pergi makan ke apa semua. Betul. Dan kos tu adalah untuk saya seorang. Faham tak? Maksudnya kalau contoh saya bawa wife saya dengan anak saya, dah triple lah kos dia. So sangatlah memerlukan pengangkutan awam ni. Betul. Dia kalau katakan macam awak cakap tadi lah, awak naik flight apa semua, dia akan cost per tu kan. Tapi sebenarnya kesesakan di jalan raya tu boleh dikurangkan. Betul. Kalau ada pengangkutan awam yang kuat. Betul. Dan awak rasa ni anak muda, adakah dia bersedia untuk mengeluarkan kepala otak dia, mindset dia tu dah letak, tapi jangan lagi pakai kereta. Bukan lagi bangsa Honda, bangsa H. Tak ada lagi mentaliti bangsa H, tapi mentaliti bangsa LRT. Saya rasa kalau dia cukup efisien, tak ada siapa pun ada masalah dengan pengangkutan awam dan kita bersedia untuk pakai. Tapi soalnya sekarang dia kurang efisien. Contoh dari segi orang kata apa, jadual train itu sendiri. Saya ambil contoh lah, kalau daripada Shah Alam, saya bekerja di Kuala Lumpur. Saya kena keluar pukul 6 pagi untuk dapatkan trail supaya saya akan dapat sampai dekat KL pukul 7 pagi. Sebab travelling tu mengambil masa dalam masa sejam. Saya berada di dalam komuter itu sejam untuk saya sampai ke Tapi bukan KL. sama je kalau naik motor atau kereta. Sebab saya waktu saya intern di KLCC pun, saya terpaksa keluar lagi awal untuk capai pada sama waktu. Betul. Sebab tu saya cakap pengangkutan awam tu kena lebih kuat, efisien. Lebih efisien lah. Satu soalan ni okay. Mungkin awak kata kalau pengangkutan awam kita lebih efisien, maka anak-anak muda akan lebih tertarik menggunakan pengangkutan awam. Tapi saya just terfikirlah. Sebab kalau awak kata sebegitu, kenapa masih ada lagi ramai anak muda yang cuba untuk membeli kereta luar daripada kemampuan diorang?
Faham tak maksudnya? Kalau kata untuk sampai efisien kan, dia boleh je pakai produk Azia. Okay. Tapi saya tengok yang gaji 1,500 ni pun belum untuk Honda FD. Bagi saya itu safe. Orang kata apa? Itu maksud saya. Jadi kalau kata anak-anak muda ada mindset sebegitu, kalau kita ada pengangkutan awam yang lebih efisien bumi, saya rasalah mungkin dia takkan pakai pun sebab belum beras semua. Betul. Bangsa H. Tapi kalau diorang fikir berkaitan dengan kos hari hidup yang makin hari makin tinggi, makin meningkat, dia akan pilih juga pengangkutan awam. Apa yang perlu kita buat untuk anak muda kita ni berfikiran sebegitu? Pasal tu kita buat podcast ni. Tak itu kita nak berbincangkan tu kan. Sebab kita nak bincangkan sebab sangat merisaukan. Sebab kita tengok kita punya analitik. Memang ada anak muda tu ramai yang tengok podcast kita. Alhamdulillah. Okay. Kepada para penonton yang tengok kita, dan mentaliti untuk menggunakan pengangkutan awam perlu itulah. Kita tak boleh nak efisienkan pengangkutan awam. Di peringkat kita sebagai rakyat ni. Tapi di peringkat pengubah penggubal undang-undang dan pihak berkuasa, dia boleh. Dan boleh tu. Contoh KTM macam komuter awak cakap tadi kan. Kalau kekerapan train tu ditambah, train baru ditambah, semestinya akan menyebabkan efisien lagi untuk travel. Mungkin jadi 35 minit untuk sampai ke Kuala Lumpur. Betul. Berbanding 1 jam lebih di waktu puncak. Kan? Dan tak payah bersadin-sadin. Even sekarang ada LRT sampai di Subang dan nak sambung lagi sampai Shah Alam, MRT kalau dah siap dan sebagainya. Saya tak tahu ianya cukup efisien atau yalah, sebab kalau ramai orang guna pengangkutan awam macam MRT ni, satu lagi masalah pula ialah train tu jadi sardin. Betul. So bila train sardin, kalau saya kerja di KL, saya malas lah nak naik train macam tu. Baik naik motor kan? Baik saya naik motor kan. Sebab dia lagi satu, bila saya percaya LRT MRT sekarang yang dah sambung sampai kat Glameri ni penuh lah waktu puncak. Okay. Dan saya pernah berada dekat situ belah pagi. Dan apa yang terjadi kat situ, parking dia macam ni penuh. Dan satu masalah parking pula. Masalah parking juga. Dan dekat situ. Itu yang cakap last mile connection, connectivity ni perlu diperhalusi oleh pihak berkuasa tempatan. Betul. Untuk menyelesaikan masalah. Sebab dah semua orang bawa motor, bawa kereta, parking dekat LRT punya stesen. Apa space yang cukup? Takkan cukup. Betul. Udahnya ditambah pula, kita minta parking bertingkat dekat LRT punya space kan. Dah jadi kos pula untuk parking tu. Betul. Tapi sebenarnya boleh diselesaikan kalau siapa orang yang boleh berbasikal dan berjalan kaki, dan dia lebih menyihatkan dan boleh menyelesaikan masalah darah tinggi yang awak dengan saya ada. Tapi betul lah. Saya rasa antara contribution kepada masalah-masalah seperti darah tinggi semua adalah kerana kesabaran kita dekat trafik tu dah tak ada. Dah kita statik lah. Dekat jam sangat apa semua kan. Terpaksa kulu gila kan. Dan bila pertambahan penduduk dekat Shah Alam ni, which is sebenarnya bagus lah untuk siapa yang berniaga. Kita perlukan pekerja lagi ramai. Kita perlukan consumer lagi ramai kan, pengguna yang buying power yang lagi ramai. Dan kalau bandaraya tu tak boleh menyelesaikan masalah rumah yang seperti yang kita bincang pada episod kedua kedua ataupun ketiga, you all boleh tengok masalah rumah di Shah Alam, dan juga dia tak boleh selesaikan masalah last mile connectivity ni. Jadi jadi projek LRT tu takutnya jadi projek Gajah Putih. Betul. Udahnya Wagasing juga yang pakai. Sama juga dengan bas kalau kita tengok. Bukan kita tak nak naik bas. Bukan saya tak nak naik bas. Okay. Tapi satu sekarang tak nak naik bas sebab penuh dengan warga asing Saya tak ada nak naik bas sebab macam Johor, office saya dekat belah U12. Okay. Tak ada perkhidmatan bas. Dia bukan bas punya road nak lalu situ kan. Itu pun saya nampak satu kekurangan juga. Dan ada Shah Alam ke Siti Alam ada perkhidmatan bas tak? Shah Alam? Dari Shah Alam ke Siti Alam, dan Siti Alam ke Shah Alam, ada tak connectivity bas? Kejap sebab saya tak rasa saya nampak bas pun kat Siti Alam. Okay, kalau ada para pendengar dan penonton boleh buat correction lah. Mungkin ada. Tapi setakat yang laluan yang saya lalu, saya tak nampak lagi ada.
laluan yang saya lalu daripada Shah Alam ke Sejalan. Saya pun tak ada sebab saya office saya kat depan laluan tu. Masalahnya tu lah, perkhidmatan bas ni dia tak menyeluruh. Dan lagi satu soal orang kata apa? Yelah, kalau saya nak naik bas dan saya perlu perkhidmatan bas yang efisien, yang cepat. Contohnya kalau saya tunggu di stesen bas tu, mungkin 5 minit sekali atau 10 minit sekali bas lalu. Tapi kalau saya kena tunggu sampai setengah jam dan menyebabkan jadual saya itu lari, saya rasa bas bukan satu option yang bagus. Betul. Baik saya start motor, saya naik motor Sampai kan. Macam tu. So itulah dua soal pasal LRT3 ni dan juga konektiviti pengangkutan awam. Dan rasanya pihak kita di podcast Marhain ingin mengesyorkan bahawasanya gunalah pengangkutan awam. Dan kita mengesyorkan kepada pihak berkuasa supaya tambahlah jaringan, tambah baik. Yes. Kan? Rasanya daripada rumah awak Batu 3 nak ke pusat bandar, Seksyen 9, Seksyen 5 tak ada perkhidmatan bas juga, betul tak? Tak ada. Tak ada. Dia select. Mungkin sebab dia kata daripada Batu 3, daripada Sejalan tak ada ramai orang apa semua kan. Tapi daripada kita habiskan duit beratus juta untuk tampal jalan tak habis-habis. Sebab tampal jalan tak habis-habis ni satu sebab kontraktor utility ni gigi korek. Lepas tu kita lagi tampal balik. Paip bocor kan. Paip bocor lagi. Tapi itulah, saya tak pasti benda ni sejauh mana kebenaran dia. Tapi ada yang mengatakan bahawa perkhidmatan pengangkutan awam ni sebenarnya tidak menguntungkan. Ya, betul. Okey, tapi dalam waktu yang sama kita lihat ramai yang pakai pengangkutan awam kita setakat ini adalah orang-orang luar. Betul? So saya rasa sebenarnya tak adil lah kalau kita nak memberikan kos pengangkutan yang investment pengangkutan tersebut kepada orang luar. Betul. Dengan harga yang murah. Maksud saya mungkin kalau ada setengahnya percuma. Ya, sebab Selangor percuma. Betul. Mungkin ada antara kita punya pendengar adalah orang yang membuat polisi. Mungkin dia boleh lihat dari segi macam mana kita nak charge orang luar ini yang tidak mempunyai IC kita. Betul. Dengan harga yang sedikit lebih tinggi untuk menampung kos-kos ekstra. Ya. Bezakan harga warga negara dan bukan warga negara. Saya rasa itu paling the least itu paling mudah. Kan? Paling mudah. Dan saya lagi satu perkara adalah ada orang naik ke, tak ada orang naik ke bas ni atau pengangkutan awam, itu adalah tanggungjawab kerajaan. Dia tetap kena buat. Betul. Dia tetap kena mempromosikan. And then kalau ada masalah, kerajaan buat and then tak ada orang naik, then kita kena cari punca kenapa tak ada orang naik. Salah satunya adalah masalah last mile macam cakap tadi. Betul. Sebab dulu dekat Kuala Selangor Sabak Benam dah ada bas. Sekarang dah tak ada bas. Saya ingat dia masa kecil-kecil saya naik bas dengan nenek dengan atuk dengan nenek saya. Dia nak bawa saya bas pergi sampai ke Kuala Lumpur. Sekarang perkhidmatan tu dah tak ada. Saya sangat romantis dengan bas. Saya kalau ada kerja dekat Kelantan dulu, saya akan naik bas express. Dia memang buang masa. Tapi terpaksa 8 jam. Tapi sebab saya tak adalah saya nak cakap kata saya memang menggunakan pengangkutan awam bila masa waktu yang boleh. Tapi kalau macam sekarang pergi kerja balik kerja dekat dalam Seksyen 8 ke U12 tak ada perkhidmatan bas. Dan kebanyakan di kawasan-kawasan di sekitar Shah Alam di sini tak ada perkhidmatan bas yang menyeluruh. Betul. Dan kajian kata it cost a lot. Tapi saya tengoklah balik kos kita maintenance jalan. Betul. Maintenance jalan tu. Dan bila kita tengok dia takkan boleh selesai. Traffic light 199 dekat TTDI. Tak, saya tahu nak selesaikan benda tu buat flyover. Betul. Kan dekat traffic light tu kan berapa puluh juta nak kena habiskan kat situ. Betul. Dan dah buat flyover mesti jam balik. Betul. Sama je. Never ending lah. Walaupun akan sentiasa ada solution-solution yang baru, tapi bagi saya never ending. Kecuali kita mantapkan orang kata perkhidmatan awam yang lain, macam bas dan sebagainya. Dan last mile connectivity. Jadi orang boleh menapak, boleh jalan kaki, boleh berbasikal. Betul. Saya rasa kalau dia cukup efisien, orang tak ada masalah nak jalan kaki. Jadi sebenarnya mungkin bukan saja last mile connection. Daripada kita ke pengangkutan awam, tapi lebih pada kita kepada fasiliti saya ada. Contohnya daripada Seksyen 13 kita nak pergi ke Seksyen 7. Adakah kita mempunyai laluan yang selamat untuk kita jalan kaki ataupun naik basikal? Mungkin jalan kaki terlampau jauh lah. Tapi kalau kita naik basikal, memang tak ada. Itu pasal dia. Mungkin ada setengah orang
tak apalah aku naik basikal pun. Kan? There's no issue pun. Boleh jimat kos, boleh exercise sambil-sambil. Tapi masalah dia, adakah kita mempunyai laluan yang lengkap dan selamat untuk mereka? Betul. Sedangkan laluan motor pun tak selamat. Okay. Betul. Dan kita, sebab saya tak perlulah nampak macam contoh kalau bila ada politik setiap kali pilihan raya, kita akan selesaikan masalah kesesakan jalan raya di Shah Alam. Takkan boleh selesai. Betul. Takkanlah daripada 2 lane, 4 lane nak tambah jadi 6 lane. 6 lane. Kan? Never ending. Dan sepatutnya kita kena ada satu persepsi dan satu budaya dan satu kempen untuk menggalakkan rakyat start mula penduduk Shah Alam untuk berjalan kaki dan menggunakan perkhidmatan basikal. Betul. Dan itu lebih baik. Kalau ada tak boleh kayuh pakai skuter EV pun tak apalah. Betul. Worst case scenario kan. Tak apalah. Saya kata it's okay lah. Saya rasa lebih kepada tu. Dan barulah kita nampak connectivity daripada satu section ke satu section tu berdaya saya orang kata very connected dah. Dan contoh lagi satu. Mungkin kita tak perasan ni sebab anak awak pun kecil. Betul. Awak tak ada anak lagi, saya pun tak ada anak lagi. Isu belajar sekolah nak pergi sekolah. Dia duduk dekat section 16, sekolah di 17. Walaupun dekat, dia terpaksa guna bas sekolah, van sekolah. Betul. Padahal boleh menapak. Dan zaman awak menapak. Bila zaman makin moden, orang dah kesian. Tapi padahal kos van sekolah tu tinggi. Tapi bang, saya bukan tak setujulah dengan anak-anak kita untuk pergi ke sekolah naik basikal dan sebagainya. Tapi disebabkan terlampau ramai kereta, bukan banyak dah, terlampau ramai kereta. Saya rasa benda tu yalah, dengan keadaan orang yang bawa ni tak betul lah dan sebagainya. Saya tak nak menetapkan risiko anak saya jadi orang yang Faham. Risiko kemalangan tu tinggi lah. Kemalangan tu sangat tinggi lah. Okey, faham. Mungkin ada faktor keselamatan. Mungkin zaman waktu saya masih belajar sekolah, saya dah Jimmy masih belajar sekolah, waktu tu mungkin kereta tak terlampau banyak seperti sekarang. Betul. Dulu pun dah banyak. Zaman kita banyak. Mungkin zaman abang kurang sikit. Kurang sikit. Tapi zaman kita pun dah banyak. Sekarang ni penuh. Bukan banyak, dah penuh. Sesak. So saya sebagai parent, saya memang I don't want to take any risk lah. Saya tak nak ambil apa-apa risiko. And then lagi satu, kalau cerita pasal isu keselamatan, saya rasa ibu bapa pun mestilah kalau boleh pengangkutan awam tu efisien. Dia tak ada masalah nak suruh biar atau anak dia naik bas pergi sekolah dan balik sekolah. Public transport lah. Public transport. Tapi bayangkan kalau habis sekolah pukul 6.40 petang. Katalah di sekolah petang 6.40 petang. Dia sampai rumah kalau naik bas saya rasa 7.30 atau pukul 8. Kan kadang-kadang membimbangkan membimbangkan ibu bapa. Sebab apa? Sebab bas kita tu tak efisien. Betul. Tapi kalau efisien, then tak ada masalah. Tak ada isu. Tak ada isu. Boleh kalau dan bas tu pula orang kata apa? Selamat. Kan? Tak ada masalah keselamatan. So parents bagi je anak naik bas. Rasanya parents bagi anak naik bas awam, tapi cuma dia tak ada connectivity tu. Dulu dekat Shah Alam ada bas mini. Dan coverage bas mini ni betul lah, ingat Saya ingat. Coverage bas mini kan. Tapi sekarang bas semua panjang-panjang. Betul. Dan bila bas panjang, betul boleh bawa banyak penumpang. Tapi hasilnya coverage dia lagi limited berbanding zaman bas mini. Betul. Zaman bas mini kita boleh order, bang berhenti kat sini bang. Betul tak? Betul. Sekarang dia akan berhenti dekat stesen bas dia. Memang betul dari segi undang-undang bas kena berhenti dekat tempat tu. Tapi dari segi connectivity, kalau ada bus stop yang kecil, bolehlah berhenti kat situ. Tak perlu nak major hub baru nak berhenti. Betul. Patut diwujudkan balik ke abang rasa bas mini ni? Betul. Sebab saya bukan meminati lah, mengikuti lah pengetahuan awam ni. Prasana tengah test bas Hino yang kecil, yang pendek. Okey. Hino bas Ponco. Comel biasa. Boleh search lah. Bas Hino Ponco. Tapi ada 2 biji je. Ni bas elektrik Bukan bas elektrik pun. Dan saya rasa bas kecil, pendek dan mungkin EV elektrik perlu diwujudkan untuk menyelesaikan masalah pengangkutan awam ni. Dia boleh masuk ke station. Dia boleh masuk ke bus stop yang sekarang ni tak ada bas yang berhenti pun. Kan punya banyak bus stop kat Shah Alam ni, tapi tak ada bas pun berhenti kat situ. Betul. So kalau dia lalu dekat bus stop tu, bas-bas kecil ni, dan bas kecil ni footprint dia kecil, maknanya dia tak mengganggu kesesakan jalan lintas. Sorry. Jadi itulah. Jadi sebelum kita buat kesimpulan lah. TVET dan juga pengangkutan awam LRT 3
mulakan TVET dah. TVET kesimpulan dia macam mana? Saya rasa anak muda kita perlu lebih memberikan penekanan terhadap TVET. So sebab satunya adalah bidang kerja, skop dia lebih meluas, dan juga gaji lebih tinggi lah berbanding dengan orang kata kerja-kerja office ni. Kerja-kerjaan lah senang cerita. Sebab dulu kita romanticize kan kerja kerajaan, dan sekarang ni memang betul. Kalau you duduk kerja kerajaan, you stable. So tapi at the same time, you stable pun, you akan jadi orang yang tak guna. I'm so sorry to say this lah. Tapi bukan semua orang yang kerja kerajaan ni tak guna, tapi mostly dia rasa dia terlampau comfortable. So dalam kehidupan you, you takkan ada improvement. So sampai satu waktu bila you rasa you tak improve, you perlukan duit lebih banyak, you akan start jadi corrupted. So saya rasa daripada you membenarkan diri you menjadi seorang yang corrupted, better lah you pergi ceburi bidang-bidang TVET ni, kemahiran, dah dapat gaji yang lebih besar, kan? Dan orang kata melestarikan ekonomi kita supaya tak ada lagi pekerja asing yang orang kata apa, kebergantungan kita kepada pekerja asing ni kurang lah. Dapat dikurangkan lah. Betul tu. Sebab kita tak nak apa benda tu jadi kan. You rasa kerja-kerjaan dah secure, udahnya tak cukup kan. Dah tu start lah ambil rasuah kan. Satu hal lah juga. Benda ni kita sebab kita lihat benda ni tak sihat lah untuk long term kan. Dan awak rasa Jimmy pasal TVET macam mana? Pasal TVET, saya rasa pendedahan saya rasa dah cukup ada, tapi tidak dimantapkan lagi. Sebab masih lagi ramai tak tahu. Ada e-sport coaching. Contohnya macam tu kan. Betul. Tak ramai orang yang tahu benda-benda ni. Dan saya berharap lah kerajaan lengkapkanlah ekosistem tu. Yang mana-mana ekosistem yang tak lengkap. Kita bukan cerita pasal e-sport je lah, pasal benda-benda bidang-bidang yang lain jugalah. Betul. Saya rasa macam tu. Okay, kita dekat podcast Syaklam, bukan nak kata kita ni palatau. Sebenarnya ramai orang tak tahu, dan kali ni yelah orang tak tahu, kita beritahu lah. Kita sebenarnya menggerakkan Digital Shah Alam. Yes. Betul. Digital bukan underscore, tanda seru Shah Alam. Betul lah. Dan masuk siri kedua. Dan sebab sibuk, siri ketiga tak sempat dilakukan lagi. Dan kalau kita kena buat, dan kelas Digital Shah Alam ni adalah kelas TVET. Betul tak? Betul. Kelas TVET. Dan awak pun pengajar TVET juga, dan awak pun betul master pengajar, master trainer dalam TVET. Betul tak? Dan kita pun memang orang TVET lah. So InsyaAllah kalau katakan kita ada Digital Shah Alam yang siri yang ketiga, kita akan buat promosi di sini. Betul. Dan mungkin sedikit penambahan lah pada viewers. Mungkin ada yang rasa apa yang kita sembangkan ni adalah bodoh. Mungkin ada rasa palatau lah, bodoh lah gitu lah. Tapi saya nak memberikan penekanan, ini adalah apa yang kita sembangkan dari hati ke hati lah. Kita melepak. Kita membincang antara kita. So kalau ada yang rasa mungkin tak sesuai untuk apa yang katakan, saya boleh cadangkan anda viewers boleh buat podcast sendiri dan tag, kita akan support. Okay. Tak ada, dia boleh komen lah. Easily tu komen dan dia buat podcast lah. Dia komen, dia buat podcast, kita tengok. Kita support lah. Dan kita buat sebab kita penggerak juga. Dan Digital Shah Alam ni tidak bermotifkan keuntungan kan. Betul. Dan dalam masuk siri kedua. So boleh check dekat profil masing-masing pun kita ada juga kita punya update pasal Digital Shah Alam ni semua. Betul. Okey, sedikit pasal kita tutup dulu pasal LRT 3. Bagaimana? Mi, awak rasa kesimpulannya? Okey, kesimpulannya pengangkutan awam adalah diperlukan oleh rakyat. Dan untuk dalam masa depan untuk masa depan betul tak? Yes, untuk masa depan. Jadi tiada sebab saya rasa kerajaan untuk tidak orang kata apa memperkembangkan lagi atau memantapkan lagi pengangkutan awam. Yes. Kita kena fikir sekarang orang tak pakai sebab dia kurang efisien. Jadi kita efisienkan. Yes, betul. Awak pula pengangkutan awam LRT. Saya sebenarnya rasalah untuk saya adalah mungkin pengangkutan awam ni perlu ditekankan lebih kepada untuk long distance lah. Dan lebih cekap dan pantas lah. Betul. Sebab saya rasa ramai orang macam saya yang kita tak nak buang waktu kita. Betul. So sekiranya kita mempunyai lebih waktu, maka saya boleh jadi lebih produktif, mungkin dapat merancangkan lagi ekonomi negara. Yes, of course. Betul. Saya sangat setuju tu. So kita harapkan penekanan lebih kepada pengangkutan awam ni. Betul. Dari segi konektiviti dalam bandar dan ke luar bandar, intercity, interstate pun akan dikonektiviti dan dibuat penekanan khas untuk last mile punya connection. Betul. Itu yang sangat penting lah, supaya orang dah start. Kalau orang tu dekat bandar dia
macam orang KL dah tak ada masalah pakai apa pengangkutan awam. Tapi orang di Shah Alam belum lagi. Dulu bas mini student pakai apa semua, betul tak? Sekarang dah tak ada dah. Betul. So harus ditekankan balik. So kita di podcast Marhain berharaplah perkara ini diberi pendekatan. Stop mendewakan budaya pengangkutan berkereta. Stop lah, dah cukup dah. So kalau macam tu lah, nanti abang bagi saya kunci. Abang naik basikal, saya naik kereta abang lah. Boleh lah. Tak, dari segi bukan dari segi mindset tu, dari segi mindset kerajaan. Betul mindset kerajaan. Mindset kerajaan dia lebih bajet kepada nak repair jalan. Betul. Tapi pembangunan last mile connection, berjalan kaki, apa semua kurang. Itu yang saya macam ada something wrong kat sini. Padahal LRT 3 berbilion-bilion. Dan tu nak buat rel kereta api lagi, which is very good. Dan dalam orang kata dalam jalan yang betul lah. Kerajaan negeri apa yang dia buat ni dalam jalan yang betul. Dia nak bina prasarana pengangkutan awam. Ataupun lah mungkin saya boleh last lah memberikan cadangan untuk kita tambah baik. Kalau kata nak buat perjalanan kaki tu mungkin still ada kekangan dan sebagainya kan. Jalan raya pun dah penuh. Mungkin kita boleh buat topi Doraemon. Jadi saya dengan Jimmy boleh lah kita pakai tu, terbang kat atas. Mungkin tak ada jam lah kot. Mungkin boleh pakai drone. Mungkin, tapi saya rasa bang, kalau untuk kita pecah bang drone tu. Tak, rasa teknologi drone semakin lama semakin maju. Rasa payload macam kita tak ada hal lah. Tak ada hal lah. Sebab kalau kita tengok sekarang kat negara barat ada jetpack. Ada. Dah lepas tu DCA pula, pening kepala, orang udara Shah Alam campur. Sampai betul terbang. Okey lah, itulah ada sikit hanyut. Terima kasih kerana menonton podcast Marhain episod yang kelima. Kita harap anda terus support kami di sini. Boleh teruskan support podcast Aneh yang akan keluar lepas podcast ni, yang episod yang ketiga. Dan juga podcast-podcast lain kalau kita ada dalam perancangan podcast lain, tapi masih lagi belum sempat lagi dikeluarkan atas faktor sebab faktor sebab sibuk kan. Kita bukan podcaster full time. Betul. Kita ada day job kita orang harian masing-masing. So harap terima kasihlah kerana masih lagi bersama kami di podcast episod yang kelima. Dan saya Syahrom ataupun dikenali sebagai Abang Om di sini, dan Jimmy dan Is mengucapkan selamat pengantin baru. Selamat. Tiba lah dia. Tiba. Tak, kau dia nak kahwin ke apa? Okey. Selamat menyambut hari ini kembali kepada para penonton kami yang mengerti agama Hindu. Yes. Okay, bye.